Dan insya-Allah bab 4 nanti, jangan risau. Kita akan baca tajuk melatih diri menahan nafsu dan syahwat. Nak latih diri. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Apa belum? Setengah jam lagi. Kita mula balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bab mampek lah. Setengah jam lagi. Oh macam tu. Ayolah. Kalau orang lelaki dah bangun ni. Orang perempuan dia sabar kan. Tak, saya tengok tadi ramai dah beralih duduk macam dah tak tahan. Kan dah ada yang tak tahan. Saya khabar anda tadi. Ayolah. Melatih diri menahan nafsu dan syahwat. Kita ambil mana yang sampai. Nanti kita sambung ke mana muka Ustaz terberhenti ya. Okey. Allah SWT telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu kepada lisanmu, maka keraguan hatimu kepada hatimu, daripada rohmu kepada badanmu, daripada cahaya penglihatanmu kepada matamu, dan daripada pendengaranmu kepada telingamu, maka perbanyaklah membaca selawat kepada Muhammad SAW. Punya copek nak dokek dengan Allah. Lagi dokek pandangan dengan mata. Pandangan dengan mata dah tentu sekali. Dia lagi dokek Allah Ta'ala tu dengan kita. Bayangan kan? Ucapan kepada lisan dengan ucapan kan sekali, tapi itu tak cukup rapat lagi. Allah lagi rapat dengan kita, iaitu dengan cara selawat kepada Nabi banyak-banyak. Allah SWT telah berfirman, hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang diusahakan untuk esok, yakni hari kiamat. Surah Al-Hashr ayat 18. Fikirlah apa yang kita buat untuk esok. Apa yang kita buat hari ni akan dinilai oleh Allah SWT. Apa juga yang kita buat. Beli buku jangan, contoh tadi kan heboh, ambil buku, nak bayar dah, nama dah ada tapi tak ambil. Itu tadi kan saya dengar kat belakang tadi penyegar. Buku dah ada, ambil lah, tu kan. Contoh kan. Jadi makna kata bila kita ambil itu kena ingat, aku ambil ni niat ni nak tuntut ilmu kerana Allah. Bukan kata ambil kan, dan ambil ni sebab semua orang ada, takkan dan tak ada. Macam tu tak ada point tu kan. Jadi mana ambil niatnya kerana Allah lillahi ta'ala kan. Jadi bagi sikit bila kita baca tu tenang. Ada tak try tengok-tengok baca-baca sendiri, ada tak? Relax kan, dia tak ada susah benar. Tu buku ni baiklah. Saya sendiri pun dapat buku ni mula-mula, buku asal tu saya dapat. Ada seorang budak jual kat saya. Saya tengah minum tu. Masa tu saya belum ceramah pun lagi. Tapi dia bagi kat saya. Saya kata, dek, berapa ringgit tu? 10 ringgit semua bagi. Tak penenang jiwa. Orang baca, ya relax, dia baca buku ni. Kan dia pendek-pendek, ya kan? Sana. Dia lagi pendek, lagi susah nak baca nak. Kena orang lain baca untuk dia. Macam tu. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya nafsu telah memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis. Syaitan hanyalah memperalat nafsu syahwat untuk menguasaimu. Jangan engkau tertipu oleh nafsumu dengan segala angan-angan dan kepalsuan. Watak nafsu adalah berasa aman, suka berlengah-lengah, bersuka-suka dan malas. Setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka. Jika engkau rela menuruti rayuannya, hancurlah engkau. Jika engkau lambat memperhitungkan, tentu akan tenggelam. Jika engkau lemah melawannya, lalu mengikuti keinginannya, tentulah dia melemparmu ke neraka. Nafsu tidak pernah menuju kepada kebaikan. Ia sumber bencana. Dialah markas iblis serta tempat segala keburukan yang hanya diketahui oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang kau perbuat, baik maupun jahat. Dia kan, saya teringat hari tu, waktu saya jadi host menggantikan Norman Hakim dalam program Mingguan Wanita Astro. Tajuk dia Misteri Kehilangan Janin. Seram sajuk. Saya memang tak pernah mengalaminya tu. Yalah, jantan masa bila lah hilang berjanin kan. Alah, parah tu. Tapi memang betul, masa tu Ustaz Syarhan pun ada sebagai tetamu kan. Dia memang pakar lah kan. Saya mula benda tu kata saya tak familiar lah. Jadi saya bila tanya tu suasana dekat studio tu seram sajuk lah dong kan. Rupa-rupanya ramai di kalangan masyarakat kita berlaku benda ni. Dia kalau sebulan dua hilang janin dalam perut, orang boleh anggap dia salah scan. Ni masalah dah baik buku merah dah. Perut dah besar, tiba-tiba bangun pagi esok tu kompi. Mana pergi badan dah labam-labam. Tu tanda-tanda dia. Biasanya dia dapat mimpi. Yang seorang tu yang paling dahsyat sekali, Ustaz Syarhan kata, dalam labor room, dalam bilik bersalin tu, push, tengok tak ada. Orang lupa tu, Ustaz macam mana ni Ustaz? Dia telefon Ustaz Syarhan, macam mana saya nak explain ni Ustaz? Tak boleh nak explain.
Itu sebab kadang pun salah satu punca ni lah, ni perjanjian dengannya yang orang dulu ramai lah kan, berjanji-janji dengan Tuhan, benar, lepas tu dia matilah tak sampai lah buang benar tu, merayau lah dia. Sebut pasal merayau. Hari tu saya balik daripada Terengganu, bukan balik lah, daripada Terengganu nak ceramah kat Jengker. Masuklah ke ATM Jengker tu, ramai pula yang menyambut pukul 3 pagi tu, yang tak ada kepala pun ada. Saya dapat elok lah monung kat taman permainan tu, monung putih. Ilah saya kata time ni lah kau nak keluar tu. Tapi saya nampak boleh tak reti ya. Yang tak ada kepala tu lebar saya nampak. Yang seorang lagi naik kereta lain dia nampak pocong. Masing-masing tak cerita. Besok pagi tu baru cakap, malam tadi nampak samalah yang seorang tu pula. Baru tahu. Yang tempek-tempek kan dalam hutan ni kan tahulah. Malam tu tidur tak ada saya ngadap tingkap dah. Takut minta sign, takut macam tu kan. Jadi kan sebelum dia minta baik dia ngadapnya kan tak tidur dengan macam tu lah kan. Tapi benda ni macam-macam istilah orang kita bagi, tapi hakikat itulah dia. Ada orang ada setan, iblis, tapi itulah hakikat orang sebut bunian, orang sebut langsui, macam-macam lah. Dia boleh menjelma pelbagai bentuk. Dan satu lagi pesan Ustaz Syarahan, kadang-kadang dia kata puncanya salah satu lagi, kita nampak binatang kat jalan kita langgar. Dia boleh jadi dia menjelma dalam bentuk itu. Dan masalah bila dia mati tu dia berdendam tu. Tu masalah. Jadi makna kata kalau boleh elak, jangan sesengaja lah kan cari. Satu lagi anak, nama anak. Jangan panggil, jangan letak nama anak-anak jin. Adalah, carilah internet kan semua terasa pula. Ada nama-nama yang popular tu. Kan? Ya, ada macam-macam lah. 82 senarai nama anak jin. Bila kita panggil lah datang ni. Contohnya kau tak disebut. Contoh lagi. Contoh Balkis. Contoh. Ada lah apa tu. Nanti carilah nanti ada lah. Zakwan. Anak saya ada seorang Zakwan. Kono. Jadi pesan Ustaz Syarahan masa tu, jangan sebut nama penuh sebutlah Wan ko, Alang ko, Ngah ko, macam tu kan tu tajuk dah, like. Kan tu tajuk dah, sambung dah. Jadi makna kata itulah dia kan. Dia tak ada iblis ni ngajak benda baik. Nafsu ni apa ubek nafsu? Apa ubek nafsu ni? Apa ubek? Makan. La ilaha illallah. Puasa, makan pula. Puasa. Nafsu ni waktu Allah jadikan dia, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Punya sombong dengan nafsu ni. Macam tu lah jawab Jadi Allah letakkan dia dalam tompek yang panas, dalam api, dibakar selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar balik. Sekarang kau siapa, aku siapa? Aku, kau, sombong lagi tu. Letak tompek sajuk baku 100 tahun, sajuk. Lepas 100 tahun buat keluar, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sombong lagi. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, laparkan nafsu ni selama 100 tahun. Jangan bagi dia makan. Jangan tanyalah dia makan apa. Tak payah saya jawab tu dah. Jadi 100 tahun, tapi diberitahu dalam, dikisahkan dia tu dilaparkan, tak bagi makan 100 tahun. Lepas itu bila buat keluar, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau Tuhanku. Makna nafsu kalah dengan lapar. Itu sebabnya kalau orang yang tak boleh tahan nafsu kan, dia gila nak ke perempuan, maka Nabi pesan suruh dia puasa. Berpuasalah kamu. Dengan puasa tu Allah. Faham kan? Ayo. Nengok orang tua pun tak terayu dengan Allah. Jadi ada kan, bukan kira kan. Dia nampak tiang pakai baju pun dia geram tengoknya. Jadi kemudian, jika seorang hamba mahu merenungi umurnya yang telah lanjut untuk mencari akhirat, maka renungan itu dapat mencuci hati. Seperti disebut oleh Rasulullah SAW, berfikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Demikian, maknanya berfikir sesaat ini
lebih baik daripada beribadah setahun. Fikir. Sebab kebanyakan orang hari ni kadang-kadang dia tak nak fikir. Dia hidup itu kan main belasah je. Lepas tu tak puas hati, main sabut je. Macam baru-baru ni kan ada orang main buat dah biasa buat. Main cakap, yo selama ni kau ingat orang okey. Sekali orang balun kau. Banyak bono-bono pribadi orang jangan diusik. Kan, saya tak nak sebut kisah apalah. Akhirnya macam tu lah. Nak tunjuk apa? Kuasa Allah macam mana? Yang sekor tu pula, kononnya selama ni menyembunyikan jantina. Nak cakap apa? Satu dunia tahu. Nak cakap apa? Jangan cakap tak ada bala Allah. Jangan cakap. Kan? Jadi, itulah dia kadang-kadang kita kena ingat dalam dunia ni bukan semua kita ni boleh main-main. Tak ada. Itu sebabnya disebutkan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Kena ingat tu. Sebab apa? Bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh tolan, bukan semua kita boleh makan. Bukan semua benda boleh kita poi. Kita boleh main poi tempek tu. Tak, kena ingat bukan semua boleh. Boleh kita lakukan atas dunia ni sebab semua ada peraturan dari segi syariatnya. Kita kena ingat. Ya. Kemudian pergi. Demikian dalam taksir Abu Lais, maka sayugia bagi orang yang berakal segeralah bertaubat atas dosa yang telah lalu dan memikirkan akan bekal mencapai keselamatan di akhirat. Dia memutuskan angan-angan dunia, segera bertaubat, mengingati Allah, meninggalkan larangan-larangannya, sabar menahan nafsu dan tidak memperturutkan keinginan syahwat. Ingat, nafsu adalah berhala. Barang siapa menuruti nafsu bererti menyembah berhala. Orang yang menyembah Allah, dialah yang mampu menahan nafsunya. Diceritakan bahawa Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah, dia melihat buah tin hingga tumbuh keinginannya terhadap buah itu. Dia membuka kasutnya dan dia memberikan kepada penjual buah itu, lalu berkata, berilah aku buah. Dan dia memberikan kepada penjual buah itu, berikanlah aku buah itu. Dan si penjual itu melihat kasutnya lalu berkata, oh ini tidak cukup. Kemudian Malik berlalu. Kan? Maka dikatakan kepada penjual itu, apakah kau tidak mengenali dia tu siapa? Siapa dia tu? Dia kata, tak, aku tak kena. Dikatakan padanya, dialah Malik bin Dinar. Dengan segera penjual itu meletakkan bakul di bahu pelayannya. Saya berkata, jika dia menerima buah ini padamu, maka engkau merdeka. Kemudian pelayan itu pergi mengikut Malik bin Dinar, lalu berkata kepadanya, terimalah buah ini daripadaku. Tapi Malik bin Dinar lalu berkata kepadanya, terimalah sebab di sinilah kemerdekaanku, kata pelayan itu lagi. Kemudian Malik menjawab, jika di sini kemerdekaan bagimu, maka di sinilah pula kesesaan bagiku. Namun pelayan itu tetap juga mendesak-desak hingga Malik berkata, aku bersumpah tidak akan menjual agama dengan buah tin, dan aku tidak mahu makan buah tin sampai hari kiamat. Nampak? Maksud dia tu, dia mula dia nak buah tu. Dah orang tu cakap benda tu tak kono dengan dia. Tak kono dengan dia kan. Jadi dia pun tak nak, dia pun pergi. Tak apalah, tak kono rogo itu, kasut itu nak kuyak-kuyak agak Jalan, kau tahu tak dia tu siapa? Dia tu Malik bin Dinar tu. Lepas tu dia orang cakap, kalau kau dapat pergi, aku memang merdeka lah harga untuk kau. Dia tu hebat tu. Dia pun pergi. Kali ni dia nak suruh ambil buah tin ni bukan sebab dia nak lagi lah. Sebab orang tu nak merdeka. Macam rasuah lah kira. Rasuah dengan nilai agama dia. Macam tu lah. Kau tahu tak tadi tu siapa tu ni? Dia nak boleh kau tak bagi tu Samsul debat tu. Contoh lah dekat kan. Contoh kan, Samsul debat yang kalau TV tu, apa salah kat luar lain dengan mana? Contoh lah kan. Dia pun pergi, tolonglah tuan, ni saya bagi free tuan. Tuan ambil lah tuan. Tadi minta maaf, saya tak perasan. Oh ya kau, makasih lah banyak. Tak guna tu macam tu. Dia kata tak apalah, tadi kata tak boleh. Tak, tu tolong tuan. Tak apa, berapa ringgit tu? Paling tidak kita bayar. Jangan kita ambil free. Saya main kojo antara saya punya dilema masa saya jadi pegawai dulu, itulah dia. Antara dilema, pergi kedai makan, orang tak nak timur duit saya. Dia kata, tak apa bos, saya belanja orang ini. Jangan. Tengah baik, dia khabarlah belanja. Dia marah sebab dia kata, Samsul tu dulu datang kedai dan makan free. Nampak? Kan tak elok bunyi tu. Tu kena jagalah tu. Kan? Tu dia. Jadi makna kata, tu dia kata, dia takkan jual agama, malahan dia bersumpah pada dia tak nak makan buah tin sampai kiamat. Sebab sampai macam tu sekali kesan dia kepada dia. Ya?